أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة سورة المعارج.
Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 44 ayat. Dinamakan surah Al-Ma'arij, tempat-tempat turun naik. Kerana pada awal surah ini ditegaskan bahawa azab yang dijanjikan kepada orang-orang kafir tetap berlaku. Tidak ada sesiapa yang dapat menolaknya. Azab itu ditimpakan kepada mereka oleh Allah Ta'ala yang menguasai tempat-tempat turun naik yang dilalui oleh malaikat-malaikat dan Jibril ke pusat pemerintahan Allah untuk menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing. Intisari kandungannya menerangkan tentang telatah kaum kafir musyrik yang meminta secara mengejek supaya mereka segera ditimpakan dengan azab yang dijanjikan. Dan hal ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW supaya bersabar terhadap ejekan golongan yang menentangnya dan menegaskan kepada mereka bahawa azab itu akan berlaku pada hari kiamat ketika langit menjadi seperti tembaga cair dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang berterbangan. Pada saat itu sahabat karib tidak bertanyakan hal sahabat karibnya kerana tiap-tiap seorang sibuk memikirkan hal diri sendiri, meskipun masing-masing dapat melihat yang lainnya. Oleh kerana balasan di akhirat ialah natijah dari amal usaha yang dikerjakan di dunia, maka ditegaskan dalam surah ini bahawa orang-orang yang beriman, yang bersifat dengan sifat-sifat yang mulia, itulah yang akan beroleh sebaik-baik balasan dalam syurga dengan mendapat kemuliaan dan penghormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allahi zil ma'arij ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'ihd wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min 'adhabi yawmi'idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Salah seorang dari kalangan orang-orang kafir Mekah secara mengejek-ngejek meminta kedatangan azab yang dijanjikan akan berlaku. Azab yang disediakan untuk orang-orang kafir dan tidak ada sesiapa pun dapat menolak kedatangannya. Dari Allah yang menguasai tempat-tempat turun naik yang dilalui oleh malaikat-malaikat dan Jibril ke pusat pemerintahannya untuk menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing, terutama pada suatu masa yang adalah tempohnya dirasai oleh orang-orang yang bersalah sungguh panjang kerana banyak hitungan hisab dan berat soal jawabnya. Maka bersabarlah wahai Muhammad terhadap ejekan golongan yang kafir itu dengan kesabaran yang sebaik-baiknya. Sebenarnya mereka memandang azab itu jauh daripada berlaku, sedang kami memandangnya dekat, tetap akan berlaku. Itu pada hari langit menjadi seperti tembaga cair dan gunung ganang pula menjadi seperti bulu yang berterbangan. Dan sahabat karib tidak bertanyakan hal sahabat karibnya kerana tiap-tiap seorang sibuk memikirkan hal keadaannya sendiri. Padahal masing-masing diberi melihat setengahnya yang lain. Pada saat yang demikian, orang yang kafir suka kiranya dapat menebus dirinya dari azab itu dengan anak-anaknya sendiri dan isteri serta saudaranya dan kaum kerabatnya yang melindunginya dan juga sekalian makhluk yang ada di bumi. Kemudian diharapkannya tebusan itu dapat menyelamatkannya. Tidak sekali-kali sebagaimana yang diharapkannya. Sesungguhnya neraka yang disediakan baginya tetap menjulang-julang apinya
membakar serta menggugurkan kulit ubung-ubung dan anggota-anggota tubuh badan. Neraka itu juga memanggil dan menarik orang yang membelakanginya serta berpaling dari kebenaran dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya dengan tidak membayar zakatnya. Kita berada dalam penafsiran surah yang ke-70 dalam susunan surah-surah di dalam Al-Quran yang dikenali dengan nama surah Al-Ma'arij. Surah ini adalah surah Makkiyah, diturunkan di kota Mekah atau sebelum hijrah. Mengandungi 44 ayat. Dinamakan dengan nama surah Al-Ma'arij kerana ia dimulakan dengan firman-Nya atau disebut di dalam permulaan firman-Nya ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaih, di mana para malaikat dan Jibril alaihissalam menaiki melaluinya, yakni para malaikat dan juga Jibril yang amanah yang Allah Ta'ala khususkan kepadanya untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk menaiki kawasan ini yang disebut sebagai Ma'arij atau kita sebut laluan naik dan turun. Kata Ma'arij, laluan naik dan turun. Kan laluan ini laluan para malaikat dalam membawa urusan Allah dan menurunkan urusan Allah kepada makhluk-makhluknya. Sama ada pada nabi dan rasul berupa wahyu ataupun kepada umat manusia semuanya berupa takdir yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ini diturunkan selepas surah Al-Haqqah yang kita telah tafsirkan semalam dan sebelum ini. Dan kaitan surah ini ialah surah ini menyempurnakan dalam menjelaskan sifat-sifat hari kiamat dan juga keadaan neraka. Serta surah ini juga menjelaskan sebagaimana surah Al-Haqqah sebelum ini keadaan orang-orang yang beriman dengan balasannya dan keadaan orang-orang kafir dengan azab sengsaranya. Kalau kita lihat kandungan surah ini secara umum, di mana oleh kerana surah ini ialah surah Makkiyah, pasti penekanannya tentang usul akidah yang menjadi teras kepada kebenaran agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang berupa yang menjelaskan tentang keesaan dan kekuasaan Allah, kerasulan dan kebenaran wahyu yang diturunkan serta hari kebangkitan yang akan berlaku, yang di dalamnya ada hisab, di dalamnya ada hitungan amal perbuatan manusia dahulu di dunia. Dan surah ini kalau kita melihat secara kandungannya menerangkan bagaimana posisi ahli Mekah yang merupakan golongan pertama yang mendapat dakwah Nabi SAW, yang mempersendakan dakwah Rasulullah, menghina dakwah Nabi SAW dengan kesombongannya bahkan mencabar Rasulullah supaya menurunkan kepada mereka azab, menurunkan kepada mereka amaran Allah yang telah dijanjikan. Karena itu dimulakan sa'ala sa'il, telah meminta orang yang meminta. Para ulama menyatakan yang meminta di sini ialah salah seorang daripada pemimpin Mekah yang terkenal jahatnya bernama Nadhr bin Haris. Kalau kita lihat Nabi SAW bila baginda berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah, dalam dakwah peringkat pertama Rasulullah yang dinamakan marhalah Makkiyah, itu peringkat di Mekah. Sebelum dakwah berpindah ke peringkat Madaniyah, peringkat di Madinah. Maka dia ada kepala-kepala Jahannam, penentang-penentang Rasulullah yang tegar. Yang kesemua mereka ini mati kafir, melainkan seorang. Ini dipanggil penentang tegar. Mereka ialah pertama ialah Abu Lahab. Sehingga turun surah yang berkait dengan Abu Lahab. Surah Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Ini paling tegar sekali. Di sebalik dia bapa saudara Nabi SAW, daripada keturunannya, keluarganya, Bani Abdul Muttalib, daripada keturunan Bani Hashim, tapi paling jahat sekali. Yang menginginkan supaya anak saudara dia ini binasa. Bukan sekadar menolak dakwah,
Orang mau bahawa biar Muhammad ni hancur. Hilang nilai kekeluargaannya. Ini Abu Lahab. Yang kedua ialah Abu Jahal. Yang terkenal dengan kejahatan. Dan mereka ni semua mati kufur. Dan yang ketiga ialah Umayyah bin Khalaf. Yang begitu jahat menyeksa umat Islam. Juga mati dalam kekufuran. Yang keempat ialah Utbah bin Rabi'ah. Dan yang kelima ialah Syaibah bin Rabi'ah. Yang keenam ialah Al-Walid bin Mughirah. Dan yang ketujuh ialah Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang ke-8 ialah Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan memeluk Islam. Abu Sufyan bin Harb. Dan yang ke-9 ialah Nadhr bin Haris. Ayat ini khusus kepada Nadhr bin Haris. Kan Nadhr dia berusaha bersungguh-sungguh menentang ajaran Nabi SAW dengan pelbagai cara. Dengan penghinaan, bahkan disanggup pergi ke Rom dan Parsi, baca buku banyak. Untuk dia kata dia boleh bawa cerita lebih hebat daripada cerita Rasulullah. Nabi menceritakan kaum-kaum yang dibinasakan, kaum Ad, kaum Samud. Lalu kata Nadhr, aku akan bawa cerita lebih baik pada Muhammad. Cerita Rom, cerita Parsi. Cerita tentang Iskandar Zulkarnain. Dia bawa cerita-cerita dongeng. Dia pergi ke Rom, dia pergi ke Parsi, dia merantau banyak negara untuk menghafal cerita-cerita dongeng. Cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita rakyat. Membawa buku-buku, membaca buku-buku. Kesungguhannya untuk lawan Nabi SAW. Di mana Nabi ceramah, di mana Rasul berdakwah, lepas tu dia akan sambung. Aku akan bawa berita lebih hebat pada Muhammad itu. Daripada anak Abdul Muttalib ni. Daripada sekian-sekian. Begitu dia mencabar Nabi SAW setiap hari. Dengan pelbagai agenda jahatnya. Sehinggalah dia mati terbunuh dalam perang Badar. Dibunuh oleh Sayyidina Ali dengan penggal kepala dia. Dalam peperangan Badar, dia mati. Anaknya memeluk Islam. Anaknya bernama Nudai bin Nadhr bin Haris bin Kaldah. Nudai radhiyallahu ta'ala anak dia memeluk Islam. Tapi ayah dan bapa kafir. Dia macam Abu Jahal juga. Anak dia Ikrimah bin Abi Jahal memeluk Islam. Dia macam Al-Walid bin Mughirah juga. Anaknya Khalid Al-Walid. Al-Walid bin Al-Walid. Hisham bin Al-Walid. Fatimah bin Al-Walid. Dan Atika bin Al-Walid memeluk Islam semua. Ini bos-bos penentang Islam. Yang kesemua mereka mati kafir, mereka Abu Sufyan bin Harb. Yang memeluk Islam. Yang lain semua mati kafir. Dia jahat penentangan. Sehingga surah ini, surah Ma'arij, menjawab ejekan yang dibuat oleh Nadhr bin Haris. Yang berkata, Muhammad, betul sangat Islammu, datangkan azab pada kami. Bawalah kiamat yang kamu kata kiamat tu mana kiamat? Bawalah neraka yang kamu sebut neraka tu. Bawalah azab yang kamu kata azab tu dan azab ini. Maka Allah Ta'ala menjawabnya. Allah menyuruh Nabi SAW membaca ayat ini. Kepada para penentang Nadhr bin Haris dan seangkatan dengannya yang mengikut jejak ataupun pengaruh-pengaruh daripada Nadhr bin Haris. Maka turun ayat ini. Dan dalam ayat ini juga atau dalam surah ini Allah Ta'ala mensifatkan bagaimana keadaan hari kiamat. Bentuk kiamat. Bagaimana gunungnya, bagaimana langitnya, bagaimana waktu di hari kiamat kelak. Satu waktu, satu tempoh yang panjang menyamai 50,000 tahun. Bagi orang kafir, tempoh yang dirasakan panjang. Kerana ia berbeza dengan orang beriman. Kerana tempoh menunggu orang beriman seperti tempoh menunggu selepas solat fardu. Antara solat fardu. Yang kita akan bacakan dalilnya hadis Nabi SAW. Berkait dengan perbezaan merasakan panjang tempoh. Orang kafir dia rasa tempoh tu panjang seperti 50,000 tahun. Penyiksaan mereka. Bagi orang beriman mereka menunggunya seperti menunggu selepas solat fardu untuk solat fardu berikutnya. Tempoh tersebut. Ini bagi orang beriman. Kemudian surah ini juga menceritakan tentang tabiat manusia. Perangai manusia yang sebenar. Waktu dapat kebaikan, waktu dapat nikmat. Dia dapat kebaikan, nikmat, kedekut. Bahkan kebimbangannya hilang nikmatnya menambahkan kedekut dia. Waktu mana dia tak dapat nikmat, mengeluh sakat. Menyebut-nyebut musibah-musibah yang menimpanya. Yang dikenali dengan penyakit halu atau terjemahannya keluh kesah. Allah cerita tabiat manusia melainkan orang beriman. Dia ada penyakit halu'ah, keluh kesah.
dapat benda baik, salah. Tak dapat pun salah. Perangai dia perangai serba salah. Kau dapat musibah, duk mengeluh sepanjang masa. Kau dapat nikmat, sombong, kedekut sepanjang masa. Sehingga lupa nikmat itu pemberian Allah. Bukan usaha dia. Bukan harta dia, harta Allah, pinjaman Allah, amanah Allah. Semua lupa. Bahkan kita ni pun amanah Allah, pinjaman Allah, nyawa kita, umur kita. Sementara harta yang ada kat tangan kita. Sementara anak pinak, sementara benda-benda yang semuanya kita lihat dia bertukar ganti pemiliknya. Tanah ni, berapa nama dah gerang tanah tu. Sebelum nama kita tu. Barangkali sebelum nama kita nama orang Jepun. Barangkali nama orang Belanda. Barangkali. Sebelum nama kita. Dan bagaimana rumah kita akan bertukar nama satu hari nanti. Hari ni memanglah nama kita, esok anak kita. Lusa mungkin pembeli lain. Untuk menunjukkan bukan kita pemiliknya, cuma memegang amanah. Dan tempoh yang tertentu, yang Allah Ta'ala tentukan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana sifat orang beriman yang menjaga solat, yang mulia akhlak dan kepribadiannya, yang menunaikan hak Allah dan hak hamba-Nya. Mereka ini mendapat kenikmatan yang berkekalan, kesenangan, kelapangan di dunia dan nikmat yang abadi di hari akhirat kelak. Kemudian surah ini ditutup dengan memberi amaran kepada orang-orang kafir. Dengan memberi ingatan kepada orang kafir tentang apa yang mereka akan lalui dan akan hadapi. Hari kiamat yang menggerungkan, pertemuan dengan Allah yang menakutkan, kebangkitan yang mereka dustakan. Maka semua ini menjadikan orang kafir berada dalam situasi paling hina dalam kehidupan dia. Penyesalan sebagaimana kita sebut dalam sebelum ini, penyesalan yang paling mendalam dalam banyak penyesalan yang pernah mereka lalui. Maka ini 6 perkara yang utama dalam kandungan surah ini. Baik, ayat yang kita baca bermula ayat pertama sehingga ayat yang ke-18. Bila Allah Ta'ala memberi atau memulakan, menceritakan tentang amaran kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah khususnya. Dan manusia yang kafir umumnya sepanjang zaman. Dengan azab hari kiamat kelak dan kepastian berlakunya. Pasti akan berlaku. Kata Allah, Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Mereka, yakni orang-orang kafir, meminta dan menuntut dengan tujuan menghina dan mempelekehkan. Bilakah azab itu akan berlaku? Maka kata Allah, lil kafirina laisa lahu dafi'. Ingat, pada hari di mana azab ini berlaku yang kamu minta, kamu tidak akan ada yang mampu menolong kamu. Ya, kamu minta azab. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Orang kafir mempersendakan dengan meminta bilakah azab yang dijanjikan? Katakan pada mereka, wahai Muhammad, lil kafirin laisa lahu dafi'. Azab ini bila datang tak ada seorang pun boleh bantu kamu. Wahai orang kafir. Tiada yang membantu kamu, baik syafaat ke, baik harta benda ke, baik apa sahaja yang pernah kamu miliki di dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, minallahi zil ma'arij. Azab yang datang daripada Allah, empunya tempat laluan naik dan turun. Baik, Allah, kenapa Allah sebut tentang ma'arij? Allah Ta'ala nak beritahu suatu ataupun kekuasaan Allah. Bila kita sebut ma'arij ini juga disebut sebagai masa'id. Masa'id maknanya kalau kita terjemah secara literally bahasa Melayu, tuan-tuan tengok lift, kita panggil mis'ad dalam bahasa Arab. Mis'ad. Yang mengaji bahasa Arab yang dah berhenti tu, kita ingat balik kalimah ni. Dia mengaji bahasa Arab lupa. Kalimah lift. Kita panggil apa dalam bahasa Arab? Mis'ad. Mis'adun buat naik. Dan kalau kita lift ni apa cerita dia? Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dia bawa apa? Bawa urusan lah. Ada naik tingkat atas, ada turun bawah. Maka ini urusan yang berlaku. Maka Allah menyebut, Allah yang mendatangkan azab ini pemilik laluan antara langit dan bumi. Yang akan menentukan setiap takdir manusia. Kerana urusan Allah Ta'ala yang akan turun, yang akan menentukan. Pemiliknya Allah. Maksudnya kalau kita sebut ni urusan naik. Kalau kita sebut kita rakyat Marahing ni, apa-apa aduan kita pun hantar ke atas, naik ke atas. Dari atas turun ke bawah. Secara enforcementnya, secara penguasaannya. Kita mengadu ke atas, yang atas turun bawah. Demikian urusan naik turun urusan. Kita nak tanah, kita naik jabat tanah, turun jabat tanah.
Kita nak buat urusan ni, naik PMO, turun PMO, kita naik sekian. Maka begitu maksudnya urusan. Tuhan pemilik segala urusan. Yang kamu nak minta azab, itu urusan Allah. Tuhan itu pemilik urusan. Dan urusan itu sudah ditentukan oleh Allah. Allah dah tentu, tak bolehlah nak minta cepat ke, tak bolehlah nak cerita lambat ke. Ia sudah ada dalam perkiraan dan catatan Allah dan takdir Allah. Yang kata saya nak mati cepat, kenapa tak mati-mati lagi saya, contoh. Atau saya nak hidup panjang, mati kamu, hidup kamu. Semuanya dalam urusan Allah Ta'ala. Maka sebab itu disebut minallahi zil ma'arish. Azab ini turun daripada Allah, pemilik laluan segala urusan-urusan. Yang kamu nak tu, yang kamu persendakan tu, yang kamu cabar itu, semua ini urusan Allah. Kemudian kata Allah dalam menceritakan tempat laluan itu, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Tempat laluan malaikat. Disebut malaikat secara umum, semua malaikat. Malaikat azab ke, malaikat bawa rezeki ke, malaikat yang ditugaskan menurunkan hujan ke, malaikat yang disuruh menjaga manusia ke, malaikat yang akan catat kiri kanan perbuatan manusia ke, malaikat rahmat ke, malaikat maut ke, semua. Kemudian Allah sebut malaikat yang utama, warruh, yakni Jibril AS. Kenapa? Bukankah memadai dengan menyebut malaikat je? Sebab Jibril juga malaikat. Maka dalam kaedah bahasa Arab dia panggil zikrul khas ba'dal am. Kita mengaji balaghah, maksudnya keutamaan. Memanglah Jibril AS itu malaikat, tapi dek keutamaan malaikat ini. Telah turun malaikat dan juga Jibril. Macam kita kata, semua orang datang dan juga ketua kampung datang. Kerana keutamaan dia. Maka disebut Jibril AS kerana tugasnya yang mulia, yang membawa wahyu. Mulia Jibril sebab dia bawa wahyu. Untuk diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi bukan untuk disampaikan, tapi untuk diamalkan. Wahyu yang diturunkan pada Rasul, diamalkan dan disampaikan. Kerana yang nak jadi Nabi pun perlu dapat wahyu. Yang nak jadi Nabi ataupun yang dilantik jadi Nabi juga mendapat wahyu. Cuma apa beza Nabi dan Rasul? Bahawa Nabi dia tidak diperintahkan menyampaikan. Bila Rasulullah SAW, semua Rasul dia akan melalui peringkat Nabi dulu sebelum Rasul. Dan tidak semua Nabi menjadi Rasul. Tetapi semua Rasul, dia pernah jadi Nabi dulu. Sebelum dia jadi Rasul. Ketika mana diturunkan firman Allah Ta'ala, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Waktu itu, Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, belum Rasul. Tetapi bila turun ayat, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Bermula Rasulullah menjadi Rasul. Setelah turun Iqra' surah Al-Alaq, baru jadi Nabi, belum jadi Rasul. Agar turun ayat yang kedua, melantik Rasulullah menjadi Rasul. Maka yang membawa wahyu ini Jibril AS. Maka Allah menyebut, Fi yaum kana miqdaruhu 50 alfasana. Urusan naik turun malaikat ini, kalau kamu hitung dengan waktu kamu, seperti 50,000 tahun. Contoh kita ambil contoh macam ni. Kita ambil jarak Kuala Lumpur. Jarak Kuala Lumpur kalau tuan-tuan jalan kaki berapa hari? Cuba test sekali. Cuti sekolah tak ada kerja jalan kaki. Agak-agak berapa hari sampai Kuala Lumpur? Mula masuk highway 306 km sampai Sungai Besi. Jalan. Ustaz rasa-rasa 3 hari lah. Baik, kalau kita naik kereta pula. Kereta biasa. Agak berapa jam? Adalah Ustaz 5 jam. Bawa slow lah 5 jam. Ikut patuhi lalu lintas tu. 110. Mungkinlah 5 jam, 6 jam. Baik, kalau buat laju sikit. Laju sikit biasa bolehlah 3 jam. Itu tahan kencing Ustaz 3 jam. Tak berhenti R&R. Misalnya. Baik, laju sikit lagi agak-agak. Ada seorang hamba Allah, saya kata awak pergi KL, dia naik motor. Dululah saya lama dah. Berapa? 300 sejam. Naik BMW, bawa berapa? 300 km sejam. Dia belah highway tu daripada mula start Pasir Kudang sampai Sungai Besi 1 jam. 300 km dia bawa. Dia katalah, dia tipu lah, bukan saya tipu dia tu.
Ceritanya tempoh tadi. Tuan-tuan pernah naik kapal terbang ke Kuala Lumpur? Berapa minit? 45 minit. Tu tak cerita delay lah 4 hari. Delay 4 hari naik kapal terbang tu 45 minit. Baik, dia makin laju berdasarkan kenderaan kita. Berdasarkan kenderaan. Agak-agak kalau kita naik kenderaan lebih laju lagi, mungkin lebih cepat lagi. Baik, jarak naik ke langit ini, kalau kamu manusia biasa, ialah 50,000 tahun. Tetapi malaikat dek kelajuannya lebih laju daripada cahaya, bukan kata suara, daripada cahaya. Ini supersonik, hyper supersonik. Kelajuannya seperti kalau kamu dengan mencari kenderaan paling laju, naik ke atas 50,000 tahun. Begitu pantasnya malaikat bergerak. Begitu pantas, 50,000. Dia tak boleh ukur dengan kita katakan dengan kilometer, dia ukur dengan tahun. Bila jarak tu jauh, kita tak mampu lagi ukur dengan kilometer. 1,000 kilometer, 2,000 kilometer. Dah cerita Mekah 8,000 kilometer. Kapal terbang bawa 1,000 kilometer sejam berarti 8 jam. Tulis bawah kalau kapal terbang tu dibawa 1,000 kilometer sejam atau 900 kilometer sejam, dia akan sampai ke Mekah yang jaraknya 8,000 kilometer, lebih kurang 8 jam setengah. Dia pecuk 1,000 lebih. Saya selalu perhati speed tu. Saya kalau naik kapal terbang tak suka tengok TV. Sampai saya suka tengok speed kapal terbang. Speed kapal terbang, peta kapal terbang. TV memang tak tengok lah, tengok speed dia berapa. Dan kadang dia lambat, dia pun pecuk laju. Dia tak tahu, saya tahu. Ni, orang ramai tak perasan. 1,000 lebih dia bawa. 1,000 lebih dia bawa, kita tahu. Ni mesti cepat. Sebab dia dah terlambat, dia pun pecuk laju. Biasa bawa 900, bawa 800. Dan 1,000 kilometer, kalau dia pecuk 1,000 kilometer dalam 1 jam, dia akan melebihi 1,000 kilometer. Artinya kalau 8,000, 8 jam. Sampailah kita ke Mekah, ke Jeddah. Itu kelajuan dia yang dibawa. Tuan-tuan, ini bila Allah Ta'ala cerita tentang kelajuan malaikat yang luar biasa dalam urusan ini, dalam 50,000 yang saya kata bukan dikira dengan kilometer, kerana kilometer masih lagi satu tempoh, satu jarak yang dekat. Tapi dia ukur dengan tahun, 50,000 tahun. 50,000 tahun jarak dia. Lihat bagaimana hebatnya malaikat makhluk Allah ini. Artinya kalau azab nak turun sekejap je. Sekejap. Malaikat dengan urusannya ini sekejap. Dan sebagaimana kalau kita lihat manusia ini, kita cerita duk lama sampai tempoh dan waktu, maka Allah hilang semua sifat lama untuk kita rasa sekejap. Akhirnya kita tengok tuan-tuan sekarang yang umur 80 tahun rasa sekejap ke lama? Sekejap. Yang umur 70 sekejap. Yang dah ada cucu sekarang rasa lama ke nak tunggu cucu? Sekejap. Memanglah kalau kita cerita saat saya tunggu 20 tahun. Tapi lepas kita dah lalui, bukankah kita rasa sekejap? Maka apatah lagi hari kiamat yang dahsyat. Semuanya akan rasa sekejap. Termasuk terutamanya orang yang menafikan kiamat. Lagilah dia rasa sekejap. Lalu kata Allah Ta'ala. Setengah ulama menyebut dalam maksud 50 tahun ini ada dua pandangan. Pandangan pertama adalah tempoh naik malaikat. Yang kedua, yakni bila berlakunya kiamat dan datangnya urusan Allah, maka hari kiamat itu perumpamaan satu hari di hari akhirat kelak bersamaan dengan 50,000 tahun yang kamu tunggu di dunia. Artinya azab yang kamu minta-minta ini, yang kamu ingat azab ni barangkali 2 minit, 3 minit, dia adalah penungguan saja 50,000 tahun. Jangan cerita azab yang abadi bagi kamu wahai orang kafir. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam menceritakan tentang tempoh yang panjang ini, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Jarir daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata, "Ya Rasulullah, ma atwal hadzal yaum?" Panjangnya tempoh ini 50,000 tahun. Ya, satu hari kiamat tu bersamaan dengan 50,000 tahun panjangnya. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi," demi diriku yang berada dalam kekuasaan Allah, "Innahu la yukhaffafu 'anil mu'min hatta yakuna akhaffa 'alaihi min salatin maktubah yusalliha fid dunya." Itu tempoh untuk orang kafir 50,000 tahun. Tetapi bagi kamu orang beriman akan diringankan seperti kamu berada di dalam solat fardu yang kamu solat. Ya, kalau kita solat fardu 15 minit, macam 15 minit je tunggu, itu hisap di hari kiamat kelak. Tak rasa lama bagi orang beriman. Bagi orang kafir hari itu seperti 50,000 tahun.
Tuan kita ambil contoh macam ni. Banduan dalam penjara, dia nak habis satu hari tu lama ke? Hari yang sama 24 jam. Lama tak dia rasa satu hari nak habis dalam penjara? Dengan orang yang duduk di luar penjara. Rasa sekejap tak satu hari? Kena pula sibuk pula. Dengan rutin jadual kita. Tahu-tahu dah maghrib. Tak perasan. Kita pun tak sempat nak lapor kalau puasa. Laju. Kerana kita ada aktiviti kita. Yang duduk dalam penjara agak-agak satu hari lama tak? Yang terlantar kat hospital satu hari lama tak? Tanya orang pernah masuk ward. Satu hari tu nak habis lama ke sekejap? Walaupun tempoh 24 jam sama. Rasanya lama. Rasa lama. Bila kita lagi sukar benda kita lalui, lagi lama kita rasa. Lagi lama. Walaupun tempoh sama. Apatah lagi orang kafir akhirat kelak. Allah jadikan bagaimana azab seksaannya sehingga mereka rasa ini 50,000 tahun. Dan kalau orang beriman, kata Nabi SAW, Allah ringankan tempoh menunggu seperti kamu berada dalam solat kamu di dunia. Macam duduk dalam solat, dalam kita solat subuh, solat zuhur. Sebegitu sekejap. Sebegitu tempohnya. Kemudian Allah Ta'ala sesudah menyebut tentang kedahsyatan hari kiamat dengan tempoh yang panjang. Kata Allah Ta'ala, fasbir sabran jamila. Wahai Muhammad, sabarlah dengan sabar yang baik. Atas celaan mereka, atas persendaan mereka, atas cabaran mereka. Mana azab Allah? Mana kiamat? Mana neraka? Mana macam-macam. Lalu, oleh kerana kerja Nabi SAW, bukan waktu dicabur oleh orang kafir untuk menyahut cabarannya. Sebab Rasulullah menyampaikan wahyu. Dan setiap perkara dengan sifat rahmat Allah ada tempoh dan waktunya. Sombong mana pun orang, Allah tak akan segerakan hukumannya sebelum tempoh waktunya. Kerana Allah yang maha penyayang dan maha adil. Teruk macam mana pun orang, lihat Fir'aun diberi tempoh. Kerana Allah akan membinasakan pada waktu yang Allah Ta'ala tetapkan. Ini Yahudi, Allah beri tempoh. Walaupun kita kadang-kadang terfikir dengan jahat, dia kenapa tak hancur terus. Biar negara dia huru-hara, gempa bumi, datang puting beliung. Macam kita cerita kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Nuh. Tentang kita kan dah baca. Bagaimana Nabi Nuh sabar sampai 950 tahun. Ini kesabarannya baru 73 hari. Atau mungkin kalau cerita tahun, baru kira-kira 70 tahun, 75 tahun. Dan tempoh penjajahan 1948 kejahatannya. Nukbah yang pertama atau nakbah yang pertama. Yang ini dianggap sebagai satu bentuk nakbah yang kedua. Itu satu bentuk pengusiran yang kedua. Yang mereka cuba usir umat Islam di Palestin. Mereka usir kat Gaza, mereka cuba usir dekat Dhufah Gharbiyah. Kita pun rasa lamanya bila kenapa tak turun azab tu. Sebab kita tak baca sungguh-sungguh apa yang ada dalam Quran. Bagaimana sabar Nabi Nuh tunggu kaumnya dibinasakan sampai bila? 950 tahun. Nabi Soleh juga begitu. Semua Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka terus buat apa yang Allah perintah. Masalah waktu dibinasakan oleh Allah, itu tempoh yang Allah dah tetapkan. Nabi SAW dengan doa mustajab dan sebagainya. Nabi tahu bila waktu orang musyrik Mekah akan dibinasakan. Maka dalam tempoh dakwah Nabi itu bersabar dan tempoh 13 tahun. Supaya kita ni belajar, jangan tergesa-gesa kan. Kita kan betul Ustaz. Kita kan doa kun nazilah tiap-tiap malam. Kenapa dia orang tak kena sekian-sekian? Kata setiap kebinasaan kaum ada waktu dia. Setiap kebinasaan kaum ada waktu. Sebagaimana kita tengok ada orang jahat. Ni jahat tak mati cepat-cepat. Ni kalau boleh biar mati masa kecil lagi. Allah dah tentukan perjalanan hidup dia. Sampai satu tempoh, maka dia akan mati. Maka demikian setiap makhluk Allah, setiap ciptaan Allah ini ada tempoh waktu. Kerana Allah itu maha adil dan maha penyayang. Sehingga tidak ada lagi hujah mereka-mereka yang jahat. Kononnya tidak diberi waktu. Semua diberi waktu. Dan untuk Allah menggandakan pahala orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabirun. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala orang yang bersabar tanpa ada hitungannya. Maksudnya tanpa ada limit. Allah beri pahala banyak sungguh orang sabar. Tuan-tuan, kita kadang-kadang tak tahu besarnya pahala sabar. Kalau kita tahu besarnya pahala sabar, kita pasti memilih sabar. Tapi kebanyakan kita tak tahu pahala sabar tu besar. Sehingga bila kita kena sikit ujian, kalau boleh biar hari ni juga lepas.
Kalau hari ni kita kena demam, biar lepas 2 minit demam sembuh. Kalau boleh macam itulah. Kalau hari ni kita gauk, kalau boleh lepas berapa saat sembuh. Kalau hari ni kita rugi, lepas berapa minit untung balik. Kita lupa Allah nak sempurnakan darjat. Allah nak sempurnakan pahala. Maka Allah berikan satu ibadat yang kita tak ada pilihan. Sabar. Nak ke tak nak, tuan-tuan kena sabar. Kita tak ada pilihan. Kali ini pahala paling besar sekali daripada sabar. Akhirnya orang kita sayang, mati. Nak tak nak kena sabarlah. Orang yang kita harapkan mati. Tubuh badan kita harap akan sihat untuk satu tempoh panjang, tiba sakit. Maka kena sabar. Kita harap duit kita simpan ni boleh kekal untuk tempoh sekian-sekian, tiba-tiba rugi. Maka sabar. Maka sabar ini rahmat Allah pada hamba-Nya untuk diangkat darjat, diberi pahala dan disempurnakan pahala yang kurang. Tuan-tuan, kalau kita sembahyang, kita puasa, kita banyak mana sangat pahala. Kita angkat je takbir sembahyang, banyak mana kita ingat benda lain. Allahu Akbar, dah planning lepas isyak nak ke mana. Subuh Allahu Akbar, dah planning dah. Pagi ni makan apa? Dah planning dah. Kalau kita nilai ibadat kita buat, pertama tak sepadan dengan pahala Tuhan nak bagi. Tak sepadan usia kita sendiri. Kalau tuan-tuan bagi umur tuan-tuan, ni pembahagian umum. Kalau kita umur 60 tahun, paling kurang 20 tahun kita tidur. Sebab ambil kira 8 jam. 8 jam itu 1/3 daripada tempoh 24 jam. Average kalau orang tu umur 60 tahun, 20 tahun tu dia tidur. Baik, mungkin 20 tahun tu dia kerja. Sebab average dia kerja 8 jam sehari. Dia kerja. Sekian. Okay. Baik, agak-agak kalau kita kira umur kita 60, berapa tahun kita ibadat? Agak-agak. Barangkali tempoh kita makan jauh lebih lama dari ibadat. Barangkali tempoh kita bersembang kosong jauh lebih lama dari ibadat. Jadi ikut mana kita nak dapat pahala banyak ni? Dengan sabar. Maka Allah datangkan ujian-ujian sebagai rahmat Allah. Bahkan orang yang paling Allah sayang, kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan sabar. Supaya kita tahu tak ada seorang pun dikecualikan dari sabar. Dia tak kena apa-apa pun. Tak ada. Tuan-tuan jangan tertipu dengan mengatakan ada orang tak kena apa-apa ujian. Bohong. Semua orang kena ujian. Maka dekat dia dengan Allah, maka besar ujiannya. Fasbir sabran jamila. Maka sabar dengan sabar yang baik. Sabar yang baik itu bermula dengan mulut ni jangan mengeluh. Tapi mengadulah pada Allah. Nak mengeluh depan Allah. Jangan mengeluh depan orang. Sabar yang baik ini dengan cara mengharapkan pahala di sisi Allah. Yang tak harapkan pahala itu bukan sabar yang baik. Kita bila kita diuji, kita tahu Allah nak beri pahala. Darjat. Maka sabar. Sabar yang baik ini tidak menyebut perkara yang Allah Ta'ala larang kita. Jadi menolak takdir dan sebagainya. Ini sabar yang baik. Sabar yang baik ini bererti membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Itu sabar yang baik. Bagaimana Allah ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Tiba-tiba kamu dapati orang yang memusuhi kamu menjadi teman yang rapat. Kadang-kadang kita tengok ada respon jahat, respon tak baik. Maka apa cara kita sabar? Kita respon baik. Dia respon negatif, kita respon positif. Maka ini orang nama disebut sabar yang baik. Fasbir sabran jamila. Dan di antara makna sabar yang baik, yang tidak berdendam dengan orang yang bermasalah dengan itu. Nabi SAW ni orang Mekah semua ada masalah dengan Rasulullah. Yang nak bunuh Rasulullah, yang anaknya Rasulullah, yang kutuk Rasulullah, yang maki Nabi SAW. Tiba-tiba waktu pembukaan kota Mekah, Nabi kata, idhabu fa'antumut tulaqa. Pergi, semua dibebaskan. Seorang pun tidak Rasulullah balas. Seorang pun. Yang kata yang meludah Rasulullah ke, yang pukul Rasulullah belakang. Yang buat macam-macam persendaan dan juga memainkan baginda SAW. Satu pun Nabi tak simpan kat hati. Ini sabar yang baik. Ini sabar yang baik ini tidak membawa kita dendam. Kalau tuan-tuan berdendam, tuan-tuan belum sabar yang baik. Ini proses. Apa maksud fasbir sabran jamila? Sabar dengan sabar baik, tak mengeluh, mengadu pada Allah. Mengharapkan pahala dan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabar yang baik itu tidak menyebut kataan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang dilarang menyalahi takdir Allah.
Dan sabar yang baik itu dengan cara memaafkan, tidak berdendam. Maka ini bentuk sabar yang baik. Kemudian kata Allah, innahum yarawnahu ba'ida. Mereka melihat kiamat itu jauh. Wa narahu qariba. Kami melihatnya dekat. Apa maksud? Kerana mereka tidak beriman, mereka tak akan berlaku. Itu maksud jauh. Tak beriman. Oleh kerana benda kiamat ini memang pasti berlaku, maka Allah kata, ia dekat. Ia dekat. Kamu nampak jauh? Ia sebenarnya dekat. Mereka nampak jauh bukan masalah jarak. Kerana tak beriman dan tak percaya. Jauhlah. Tetapi Allah Ta'ala menyatakan, wa narahu qariba. Bahkan ia dekat dengan maksud pasti berlaku. Kerana sesuatu yang pasti berlaku ialah bersifat dekat. Lama mana pun tuan-tuan tunggu, kalau ia pasti berlaku maka dia dekat. Macam seorang perempuan tunggu kandungan dia. Mula-mula 2 minggu, lepas tu masuk 2 bulan. Ni budak ni, perut ni, dia akan sampai waktu due date dia. Dia dekat. Sebab kita makin lama makin menghampiri waktu dekat bagi perempuan tadi. Kerana setiap hari ke depan, berarti dia makin dekat. Makin dekat, makin dekat. Sehinggalah hari dia lahirkan anak. Maka dia tahu ia dekat. Kerana sesuatu yang wujud dan kita bergerak ke arahnya, dia menjadikan makin dekat. Contoh mati. Contoh mati ni, orang yang kafir melihat mati itu jauh. Orang beriman melihat mati itu dekat. Apa tidak dekat? Setiap hari kita lalui, umur kita bertambah. Tuan-tuan semalam, kemudian datang hari ni, berarti umur tuan-tuan, umur kita menuju kematian. Ia dekat. Esok lusa, lagi dekat, lagi dekat, lagi dekat. Makin lama kita menghabiskan hari kita. Walaupun kita namakan panjang umur. Oh panjang umur dia, 60, 70. Tak, kita dekat kematian. Kita menunggu kematian. Dekat. Kerana ia benda yang pasti. Demikian kiamat. Yauma takunus sama'u kalmuh. Pada hari kiamat ini, langit menjadi seperti kerak minyak. Atau seperti tembaga yang cair. Atau besi yang cair. Gambaran langit pada hari kiamat kelak umpama kerak minyak. Dia panggil akar az-zait. Kata minyak kalau digoreng, mendidih, dia ada kerak bawah dia. Yang kita pun makan, kita panggil taik minyak. Zaman-zaman kecil kalau mak buat minyak kelapa. Mak kita ni buat minyak kelapa zaman tak ada sawit-sawit sangat ni. Jadi minyak kelapa untuk masak. Lepas tu lama yang bawah tu dia kerak. Yang kerak tu dia taik minyak. Itu sedap makan tu, taik minyak. Zaman tak ada makanan banyak, taik minyak tu orang makan. Sekarang tak makan. Dulu cerita kalau tanak minyak, ambil santan, tanak santan, sehingga dia keluar minyak di permukaan. Kita pun cedok-cedok. Kadang-kadang mak kita suruh kita buat, pergi buat. Kita pun buat minyak tu. Sampai angkat, kadang-kadang putih sikit. Kadang-kadang kuning sikit. Bawah tu jadi kok, yang tu kita tunggu nak makan tu. Taik minyak. Oh sedap tu taik minyak. Tak percaya makanlah sekali-sekala. Apa tak tahu benda nak makan ni, taik minyak ada. Makanan tradisi kita. Makan. Perkenalkan ke anak-anak kita. Jangan duk bagi makan cekedih je. Makanan-makanan jajan-jajan ni, bagi makan dia taik minyak. Biar dia tahu. Sedap taik minyak. Perumpamaan langit ketika mana kiamat berlaku, seperti tembaga cair atau sebagaimana kerak minyak. Gambaran dia hancur lebur. Hancur lebur. Wa takunul jibalu kal'ih. Dan gunung ganang seperti kapas yang berterbangan atau bulu berterbangan. Yang kita dah sebut dalam penafsiran surah sebelum ini. Ni gunung ni tuan-tuan, datanglah puting beliung, dia tak akan terbang. Gunung ni kuat. Datanglah sejuk, dia tak akan beku. Datanglah banjir, dia tak bergerak. Tetapi pada hari kiamat, dahsyatnya kiamat, gunung ini seperti kapas. Bergerak dia. Kemudian kata Allah Ta'ala, wala yas'alu hamimun hamima. Pada hari itu tidak ada kawan yang dapat membantu kawan. Contoh kita kat dunia ni selalu kan cerita kita ada kawan, ada geng. Baik namanya gangster, nama mafia, nama apa pun ada geng. Geng ni dianggap kuat lah. Jaga kita, perang kita, protect kita. Hari itu tiada kawan hamim, maknanya kawan rapat. Hari itu tidak ada kawan yang dapat membantu kawan. Yubassarunahum. Walau mereka saling pandang memandang. Kerana masing-masing sibuk dengan azab masing-masing. Tak boleh nak tolong. Kita kan kat sini, kalau susah, kawan kita nampak, dia datang. Motor jatuh, kawan kita nampak, dia datang. Tetapi kesusahan akhirat kelak, tak ada kawan yang datang. Ini keadaan orang kafir. Bukan keadaan orang beriman, keadaan orang kafir. Dahsyat azab mereka,
yubassarunahum, walau mereka saling memandang antara satu sama lain, mereka tak dapat tolong. Yawaddul mujrim, dan hari itu orang kafir bercita-cita. Perkataan mujrim yakni orang kafir. Bercita-cita, lau yaftadi, kalau mereka dapat menebus azab ini, min azab yaumi'id, azab pada hari kiamat ini, bibani, dengan anak-anak dia, wa sahibatihi wa akhi, dengan istrinya atau adik-beradik dia, wa fasilatihi allati tu'wi, atau keluarga tempat berlindungnya, wa man fil ardi jami'an thumma yunji, dan siapa saja atas muka bumi ini kemudian mereka selamat dari azab ini. Kalla, jangan berharap, tidak akan berlaku. Yang kafir yang tak percaya pada azab Allah, tak percaya pada hari kiamat, tak percaya pada hari kebangkitan, ingat pada hari ini tidak ada kawan yang membantu. Kalau kamu nak tebus dengan apa yang pernah kamu miliki, anak-anak, kan menjadi kebiasaan kita, yang paling kuat anak-anak kita. Hatta isteri kamu dan adik-beradik kamu, ataupun keluarga kamu yang pernah menaungi kamu, yang pernah menjaga kamu, untuk menyelamatkan kamu daripada azab hari kiamat ini. Kalla, jangan berharap, jangan duk berangan, jangan duk bercita-cita. Innaha lava, sesungguhnya dia adalah api neraka yang menjulang. Perkataan lava yang sentiasa meningkat naik. Artinya api itu sentiasa dihidupkan, bukan jenis api padam malap slow turun bawah. Tak, dia sentiasa memuncak. Tapi bila api itu sentiasa memuncak, maknanya apa? Dia sentiasa kita katakan sentiasa dipanaskan. Kalau jenis api pada atau nak habis kayu api. Ini api neraka, dia sentiasa bersifat lava, menjulang naik. Kerana sentiasa ia dibakar. Nazza'atal lisyawa, yang mencabut, nazza'ah, cabut. Dicabut daging daripada tulang. Dicabut kulit daripada kulit. Dan digantikan kulit, lalu diazab dan dibakar, kemudian dicabut balik. Ini panggil nazza'ah. Nazza'ah maksud kita cabut seperti sebut naza'ah, cabut baju. Ini azab neraka, dia mencabut daging-daging yang melekat kat tulang sampai tak ada daging. Dan kulit-kulit antara setiap sendi dicabut semua dengan api bakaran ini. Tidak meninggalkan apa-apa. Kemudian setiap kali kulit itu hancur, digantikan kulit baru. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 56, di zul yang keempat. Kullama nadrijat juluduhum baddalnaha juludan ghairaha liyadhukul azab. Setiap kali kulit itu terbakar, Allah ganti kulit baru supaya mereka rasa azab. Sehingga kulit itu terus menebal, tebal. Dia azab yang dahsyat. Kemudian kata Allah, tad'u man adbara wa tawalla. Api ini menyeru, menyambar orang yang dahulu di dunia berpaling dan tidak mau menerima kebenaran. Api ini panggil sini. Sebagaimana dipanggilnya penjenayah. Awak sini. Tahu orang buat jahat. Polis panggil awak sini. Tuan-tuan kena panggil pun kecup perut dah. Itu polis panggil kalau buat salah. Ini neraka panggil. Tad'u man adbara wa tawalla. Dia menyeru, memanggil nama-nama orang-orang yang dahulu di dunia berpaling dan tidak mau beriman. Wa jama'a fa'au'a. Bila Allah Ta'ala menyatakan wa jama'a fa'au'a, lalu neraka yang dahsyat ini menghimpunkan, menghancurkan mereka semua. Bukan sekadar mereka, bukan harta benda mereka yang mereka harap dapat membantu mereka. Perkataan wa jama'a, ini apa yang mereka himpun, harta-harta mereka yang mereka tak keluarkan zakat. Fa'au'a, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya dalam satu bekas untuk dibakar. Artinya bukan sekadar kamu, ni harta kamu yang dianggap sebagai benteng kamu, dengan harta-harta dibakar. Dulu kamu tak keluarkan zakat. Dan ini yang kita sebut sebelum ini, orang kafir bila dia kata mereka bukan diazab kerana kekufuran semata-mata, mereka juga diazab sebab tak sembahyang, sebab tak keluar zakat, sebab semua benda dia diazab. Sehingga mereka berkata, ya laitaha kanatil qadiyah. Sehingga mereka mengatakan, saya ni akan dihisap daripada mana? Banyak sangat. Dengan kufurnya, dengan kejahatan itu, dengan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ini disebut oleh ulama bahawa orang kafir, bukan sekadar dia mukhatabul bil usul, mereka juga mukhatabun bil furu'. Mereka bukan sekadar dituntut dalam perkara keimanan pada Allah, mereka juga dituntut dalam perkara-perkara furu'. Ini perkara-perkara cabang dalam agama pun dituntut.
Mereka tak tutup aurat, kena bakar. Tak tutup aurat, akan kafir pun kena. Kena masuk sekali. Kufur nombor satu. Tapi yang lain-lain itu, kalau mereka buat tak sah. Kerana asas ini yang mereka tidak patuhi. Maka Allah Ta'ala himpunkan wajah ma'af fa'au'a, harta mereka sekali dibakar bersama mereka, letak dalam satu tempat lalu dibakar bersama dengan mereka. Begitulah kedudukan orang yang mempersendakan hari kiamat. Kiamat ini pasti akan berlaku dengan kedahsyatan yang Allah Ta'ala ceritakan kepada manusia yang ingin mendengarnya dengan pendengaran yang baik, yang ingin mengambil pengajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.